Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni saya nak share tentang satu masakan sarapan pagi kami selalulah buat lempeng pisang. Biasa lempeng tepung organik biasa je kan. So pagi ni saya nak share lempeng pisang yang susah dicari. Kami kat Negeri Sembilan susah cari. Kena pergi kat Sri Menanti baru ada. Kat Mantin kadang-kadang ada, kadang tak ada. Kan, kat Sri Menanti insya-Allah. Panjang jalan tu banyak ada kan. Gerai-gerai tepi jalan tu. Yang jual buah-buahan dan sayur insya-Allah. So, ini dia ada lempeng pisang raja menggunakan tepung dan gula perang organik ya. InsyaAllah okey. Saya tak sempat nak tunjukkan sukatan resepi yang tepat dan juga nak tunjuk demonstrasi memasak dekat dalam kuali kan. Tak sempat lah. Nantilah ada masa. Apa yang sempat saya buat dulu nak tunjuk lah ni kepada orang-orang yang dah mula sedar nak amal makanan yang dibuat sendiri, makanan yang lebih bersih, yang lebih tayyib, yang lebih baik, makanan whole foods alami kan, yang seimbang, yang padat dengan micronutrients kan dan antioksidan begitu. So apa kita nak makan? Tak tahu nak makan. Asyik makan yang sama lempeng je pun cemui juga kan. Jadi kita nak makan lempeng rasa pisang pula. Lempeng rasa pisang. So pisang ni sebenarnya boleh guna pisang apa pun. Pisang emas boleh, pisang 40 hari pun boleh, pisang nipah, pisang abu atau pisang awak. Orang Kedah panggil pisang awak lah. Kita panggil pisang abu. Ataupun apa pisang yang boleh lagi. Yang itulah biasa kita guna untuk buat lempeng ataupun cekodok, kodok pisang lah kan, ataupun kuih kukus pisang. Kuih kukus pisang maksudnya bancuhan tepung dengan pisang, gula organik, tepung organik, gula organik dengan pisang yang kita lenyek tadi dan kita campur kan. Bancuhan yang sama tapi tempat memasak berbeza. Satu masak dalam kuali pan jadilah lempeng, ataupun orang putih panggil pancake lah kan. Satu lagi bila kita masak dalam alat pengukus, alat pengukus lah kan, yang ada lubang-lubang tu kat bawah sekali, dia punya periuk bawah sekali tu kita buah air. Atas dia kita buat tempat pengukus dia kan, yang ada lubang-lubang tu dan ada loyang. Kita masuk dalam loyang tu atau apa-apa bekas lah untuk isi bancuhan tepung dan pisang tadi kan. Biasa orang buat kuih tepung talam, kuih kasui, kuih lapis, kuih pulut seri kaya, pulut seri muka, kuih apa tadi? Saya lupa lah. Macam-macam kuih lah dalam tu boleh masak kuih koci kan. So kita guna alat pengukus kan yang bertingkat-tingkat tu. Right? Itu jadilah kuih kukus pisang. Kami panggil kuih kukus pisang Pun boleh kalau malas nak menggoreng cekodok atau nak buat lempeng kan. Sebab lempeng ni kita kena jaga kan. Kalau kuih kukus tu kita letak air, masak sampai keluar asap steam dia menggelegak, dan tu bolah kita punya bancuhan tepung pisang tu kan. Dan dia akan masak begitu. Selepas mungkin 20 minit, 30 minit macam tu lah. Okay. So bahan-bahan dia nak sebut sini ialah pisang. Saya dah sebut dia pisang raja. Dalam ini boleh dapat 2 keping lebih kurang saiz beginilah. Ni pisang dia lempeng pisang dia. Gemuk-gemuk ni, tebal sikit. Okay. So kita dapat 2 keping dengan menggunakan pisang raja yang bersaiz agak besar. Pisang raja dia besar. Dia besar
Dia bukan macam pisang mas, pisang 40 hari kecil-kecil kan. Pisang raja dia panjang-panjang, macam pisang pisang nangka. Lebih kurang macam tu, kecil sikit pisang nangka lah. Okey, kita guna 5 biji pisang raja dengan tepung gandum dalam 2 cawan. 2 cawan kita agak-agak lah, sebab kalau tak balance dia punya sukatan, nanti rasa dia lah. Kalau tepung banyak sangat dia keras dan kurang pisang, rasa pisang tu, flavor pisang tu jadi sedap tu kan. Bancuhan dia dengan tepung dia lembut dan rasa kepisangan tu. Kita nak rasa kepisangan dia tu kuat. Tapi kalau terlebih pisang pun tak boleh, nanti dia melekat dekat kuali. Jadi kena balance. Itu kita kena buat R&D sendirilah. 2-3 kali trial So 5 biji pisang, 2 cawan tepung organik, tepung gandum organik lah tepung gandum organik. Kemudian gula perang organik dalam anggaran 3 sudu besar ke ikut taste kita lah, kita nak manis macam mana kita adjust lah. Kita boleh rasa bancuhan kita dah kacau Pisang tu kita lenyek dulu tau, lenyek ke nak ramas ke, tak payah blend lah kan, sebab biar kasar-kasar tu kita rasa sedap kan. Okay. Air. Okay. Okay. Tak ada air kita tak ada guna air sebab pisang tu sendiri dah banyak kandungan air kan. Kita campur pisang dengan pisang yang kita lenyek tadi campur dengan gula dulu. Sebab air banyak jadi dia larut. Dia boleh larutkan gula perang organik 3 sudu besar je gula 3 sudu besar. Kita kacau dengan dengan senduk ke ataupun dengan tangan pun boleh kan. Okey, kacau sampai gula tu larut. Kemudian kita masuk tepung sikit-sikit sampai dikacau. Kacau dengan sudu lah ataupun senduk. Jadi dia sebati jadi satu batter. Batter ni adalah satu bancuhan tepung yang agak cair. Dia tak pekat sangat kan, macam nak buat roti kan dia jadi dough. Ni dah dia batter. Batter ni dia cair-cair kan. Dia cair-cair sikit lah. Kita boleh alirkan dia, boleh kita tuang dekat kuali pan nanti untuk buat kek lempeng. Kita pakai senduk kan, dan kita jatuhkan lah bancuhan tadi dalam kuali pan kan. Jadi dia boleh jatuh. Okey. Jadi 3 bahan tu, kalau tu nak buat garam bukit sikit secubit ke secubit garam bukit pink, kacau juga kan. Lepas tu kalau nak buat kelapa pun boleh sikit. Kadang-kadang kita boleh buat kelapa sedap. Kelapa tu menambahkan rasa lemak dia. Buat sikit kelapa parut. Ataupun ganti kelapa parut butter lah. Buat butter ni saya ada tunjukkan di atas meja ni butter ni. Ni saya guna butter West Gold daripada New Zealand Masya-Allah. West Gold. Sekarang kita pakai West Gold lah. Bagus kualiti dia. Okey, ni grass fed butter juga. Okey. So butter kita gunalah 1 sudu besar agak anggaran. 1 sudu besar dalam bancuhan tadi 1 sudu besar ataupun 2 atau 3 sudu besar. Ikutlah kita nak lemak dia setara mana. Nak lemak sikit 3 sudu besar. Nak kurangkan 2 atau 1 sudu besar. Itu antara 1 hingga 3 sudu besar. Ini semua kita boleh adjustable ikut kita punya cita rasa kan, insya-Allah. Okey. Ataupun kalau nak guna kelapa, tak payah guna butter, nanti terlampau lemak sangat, nanti kita makan jadi muak. Dia kena guna salah satu. Kelapa parut lah, kelapa parut yang putih kan. Itu boleh lah 1 camca besar ke 2 camca besar kan, jangan banyak sangat. Nanti kita kunyah kelapa lah rasa kan, kasar kan, gitu. So boleh pilih kalau kelapa kita ada zat lauric acid yang antivirus corona tu saya sebut kan. Kelapa, minyak kelapa, santan, ada bahan medium chain triglyceride itu lauric acid yang boleh melarutkan envelope
virus corona, termasuk virus apa ni, virus SARS-CoV-2 tu yang menyebabkan COVID-19 tu dia boleh larutkan tu so begitu. Butter pun ada lauric acid dalam 4%, 4 ke 6%, dan juga butyric acid. Ini semua boleh boost immune system kita dan pisang pun ada banyak zat dalam tu, ada electrolyte untuk hidratkan sel kita kan. Okey, so insyaAllah makan ni akan mengenyangkan perut kita insyaAllah. So kita tuangkan dengan senduk, ambil senduk kan, kita dah kacau semua, dah masukkan, dah rata sebati batter kita. Panaskan kuali pan kita kan, panaskan api sederhana lah, jangan besar, jangan kecil sangat kan. Kalau besar sangat ke hangit, hangit dia jadi bahan keradangan ages, satu lagi kan, tak mau. Dan minyak-minyak semua akan burn, itu pun jadi keradangan juga kan. So api agak-agak lah sederhana. So kita panaskan kuali pan dan kita masuk. Ni saya bercakap je, saya tak demo nanti kemudian lah, InsyaAllah ada masa nanti. Okey, dan kita ratakan dengan guna sudip ataupun senduk kita batter di atas kuali pan tadi. Kita nak tebal mana, jangan tebal sangat, jangan nipis sangat kan, agak-agak lah kan. Macam ni, ni ketebalan dia agak nipis, nampak? Nipis. Kalau kita nak rangup kan, ni agak tebal, ni dah malas lah ni kan, nak cepat ni nak perhabis cepat lah, ni tebal. Okey, so lupa sebelum kita taruh batter tepung pisang tadi, nak buat lempeng, kita letak minyak sapi dulu. Terlupa lah saya. Minyak sapi ataupun minyak zaitun minyak zaitun extra virgin. Nanti saya tunjuk minyak zaitun Mesti dalam tu, mesti dalam. Okey. Okey, masa kita panaskan kuali tadi kan, mula-mula jangan taruh lagi minyak kan, ataupun minyak sapi Kita panaskan dulu kuali tu agak-agak dalam 2-3 minit, dia dah panas sikit, baru taruh minyak kan. Dan dia dah panas macam berasap sikit lah kan, kuali tadi dia taruh minyak kan. Dan baru kita taruh lempeng batter tadi minyak kita guna ni minyak zaitun extra virgin. Okey, ni minyak zaitun extra virgin daripada Syria insya-Allah. Ni Syria punya minyak zaitun extra virgin. Extra virgin olive oil boleh guna ni. 1 camca je pakai, ataupun nak guna minyak sapi. Ni minyak sapi yang dihasilkan di Egypt ke Arab Saudi, di Arab Saudi. Ni Arab Saudi punya lah minyak sapi. So sekarang kita orang makan minyak sapi ghee daripada Arab Saudi, Egypt, Arab Saudi ataupun Syria, 3 tempat ni So minyak sapi dia genuine dan dia punya taste memang flavorful, dengan rasa minyak sapi daripada krim susu tu kan, terasa. Dan dia juga kaya kandungan butyrate, butyric acid dan lauric acid tadi dan juga samping tu CLA kan, omega 3 semua alright. So orang Arab dia memang suka makan minyak sapi yang original yang alami punya. So kami dah compare banyak minyak sapi, yang terbaik minyak sapi. Ini pesanan daripada guru kami lah minyak sapi Arab. Jadi saya makan memang bagus badan sedap Orang yang susah nak berpeluh makanlah minyak sapi Arab InsyaAllah badan mudah berpeluh. Berpeluh maksudnya metabolisme sel kita optimal lah. Dan orang yang sejuk tapak kaki tapak tangan kan, elok makan minyak sapi ni kita guna untuk masak lempeng kita sama ada guna minyak zaitun tadi. Zaitun ni minyak zaitun kami lah bersifat punya. Ni minyak sapi Arab. Okey, ini kena beli kedai Arab lah, ataupun dekat Shopee pun ada lah saya rasa kan.
Ni ditulis Saman Az-Zabdah apa tu? An An-Naqi ke? Kan? Saman tu maksudnya minyak sapi lah, ghee lah bahasa Arab. Okay. Alright. Okay, insyaAllah minyak sapi ni ya. Ini best punya. So, kita masak lempeng, lepas tu dah bawah dia dah agak nampak kekuningan macam ni tadi. Kan? Kita baliklah dengan guna sedip kan. Sebelah lagi, dan bubuh minyak sapi bahagian bawah. Ataupun nak bubuh dekat atas dulu, lepas tu botol balik. Bubuh pun boleh supaya dia tak melekat dekat kuali tu lah. Kan, dan dia masak sekata. Kita bubuh minyak tu kan. Minyak sapi atau minyak zaitun extra virgin pun boleh Lepas tu nanti dah dua-dua belah dah agak kekuningan macam ni kan. Kuning keemasan macam ni. Ini terlebih kuning kan. Tapi tak hangit lagi lah. Cantik lagi. Kan dia ni kering sikit, crispy. Sedap lah orang suka macam ni. Dan kita angkat. Kan. Kita boleh sapu lagi minyak sapi ke butter. Nak guna minyak sapi pun boleh, tapi tadi kami sapu dengan minyak sapi tadilah. Sapi Arab. Butter pun boleh sapu dekat permukaan atas. Minyak sapi ubus sikit. Kan nak bagi dia lebih flavor butter tu. Flavor minyak sapi tu So, kita dah goreng minyak zaitun pun kita boleh sapu lagi butter atau minyak sapi dekat permukaan lempeng kita bila dah angkat lah. Ini kita dapat khasiat nutrien yang sebenar sebab yang ni tak kena panas kita letak, kita sapu lepas kita angkat daripada kuali tadi kan. Begitu right. So gitu. So insyaAllah makan lempeng ni kita kenyang sampai tengah hari. Pukul 2, pukul 3 pun kita relax perut kita tak ada angin masuk, tak ada rasa pedih perut kan. Badan kita pun cergas, aktif kita punya gula, insulin dia tak spike walaupun kita guna gula, tapi disebabkan kita menggunakan tepung organik dan gula organik kan. Jadi tepung organik ni dia punya GI lebih rendah lepas tu kita buat pisang lagi kan. GI dia lebih rendah. GI ni maksudnya kadar serapan gula dalam darah daripada makan karbohidrat kita dia rendah, lebih stabil begitu. So gula dan tepung organik dia punya GI dia lebih rendah. Ini memang dah well known dan dia akan stabilkan insulin dan gula dalam darah kita. Satu lagi disebabkan bukan GI saja, residu racun glyphosate. Ini juga boleh mempengaruhi keseimbangan hormon dan juga menyebabkan gula spike dan juga insulin spike sebab dia block metabolic sel-sel kita termasuk mitokondria, engine sel kita dia boleh block. Ini residu racun glyphosate. Okey, lepas kita makan lempeng alhamdulillah kan. Kita minum pula kopi. Ni kopi Ni sarapan pagi saya nak tunjuk sarapan pagi yang lengkap lah kan. Minum kopi pula kan. Ni dah air kopi. Kopi ni kita buat daripada kopi Bioshifa ni dia Miracle Coffee ni keluaran Bioshifa Miracle Coffee 100% kopi tanpa ada bahan aditif makanan, bahan aditif kimia lah. Tak ada gula, tak ada non-dairy creamer yang ada trans fat tu kan, margarine semua tak ada minyak-minyak semua tak ada. Hanya bahan kopi alami dan dia digoreng dengan tak berapa hitam dia ada keperangan sikit kan. Begitu dan bau aroma dia bangkit sedap yang ni saya buat menggunakan ni kopi ni, lepas tu campuran gula perang organik insya-Allah. Okey. Alright. Tapi sebenarnya nak minum kopi lepas makan ni tak digalakkan kan, dia menghalang penyerapan mineral daripada lempeng tadi ada zat elektrolit mineral kan. Jadi kita rehatlah dalam 10-15 minit, 20-30 minit baru kita minum kopi begitu. Okey, saya dah makan tadi kan dalam 20-30 minit. Jadi boleh minum kopi sekarang dalam 30 minit gitu Dia sebaiknya dalam 1 jam kopi ke teh ke
Lepas makan 1 jam baru kita minum. Kita nak minum air kosong dululah. Supaya tak melekat lah makanan kat tekak itu kan. Okay, so kopi nanti lepas makan seloknya 1 jam. Then baru cantik penghadaman makanan kita dan penyerapan zat mineral dan elektrolit dalam darah. Masya Allah. Okay, insya-Allah ni akan maintain kita punya energi sepanjang hari dan kita takkan kita tak berasa angin, perut kita, penghadaman kita pun cantik kan, bertenaga, tak ada rasa nak menggigil, nak pening dizzy ke, semua tak ada insya-Allah. Okay. So inilah pemilihan pemakanan yang sihat, makanan yang saya sebut makanan yang tepat. Makanan tepat ni maksudnya makanan whole foods, alami, seimbang, bebas bahan kimia aditif dan juga bebas bahan residu racun pertanian. Itu secara teorinya lah, prinsip dia gitu insya-Allah. Jadi semoga manfaat insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.